So untuk yang minggu lepas punya tu saya akan revise, saya akan sentuh balik. Okay, semua-semua yang atas ni semua ni saya akan sentuh balik masa tutur Sebab apa tu? Yang ini bolehlah terangkan masa tutur tu. So this one, graph ni macam nak tengok, right? So tu nanti skip dulu. So saya nak pergi kepada yang ini, nombor 2. Okay. Yang nombor 1 ni adalah yang kita belajar sebelum ni lah, iaitu initiation of heartbeat yang biasa, yang normal, keadaan normal. So yang tu yang kamu ingat, kalau kamu ingat ada atrium systole, atrium diastole, ventricle systole, ventricle diastole, yang tu. So this one is the normal one. Yang extrinsic ni pula bila kita punya heart rate tu dah dimodified. Maksudnya bila? Dalam keadaan kamu takut, lari, nervous, kan kita punya degupan jantung pun akan laju kan. So itu adalah dalam keadaan yang modified punya heart rate. Yang ni lah. Okay So untuk yang ini dia kata basic rate of heartbeat is set by SAN. Intrinsic control lah. Intrinsic conduction system. So kalau biasa punya SAN lah yang akan memberi rentakan dekat kita punya jantung. Pacemaker, kalau teringat lagi yang hari tu punya, dia cerita pacemaker. So dia lah yang akan merentakkan kita punya jantung dalam keadaan normal. Okay. Tapi but it can be modified, nampak ni? Modified by cardiac center that act as extrinsic control. So inilah yang kita nak masuk hari ni bila dalam keadaan yang dah berubah sikit. Okay. So cardiac muscle are supplied with nerve fibers. So ayat ni dia kata masa kita walaupun dia involuntary. Nampak sekejap bising lah pula kan. So cardiac muscle kita walaupun dia involuntary, kan kita tak boleh nak kawal, tapi ada certain situasi lah. Certain situasi yang perlu kita kawal. Maksudnya kita punya jantung tu akan berubah. Dia punya degupannya tu. Kenapa nak kena berubah? Sebab nak pump darah dengan laju kepada kawasan yang tertentu. Contohnya macam awak tengah nak lari kan, nak takut lari, darah tu kena dibawa ke kawasan kaki sebab kaki nak kena bergerak. So kalau jantung kita macam normal je kan, kata involuntary kan, normal je, macam mana nak pump dekat kaki? So lambatlah nanti. So pada waktu yang tu ataupun pada waktu yang sama juga, jantung awak tu kena pump dengan laju supaya darah boleh dipump dengan laju ke kawasan kaki. Macam itulah. Okay, so itu dikata kat sini. Dan kita nak ubahkan jantung kita tu macam mana? Ada inilah nerve fibers. Nerve fibers. Yang asalnya daripada autonomic nervous system ni lah. Daripada nervous system. Okay So jangan kamu ingat involuntary tu memang takat tu je, kita takut ke, kita relax ke, memang itu je rentakannya tak. Lepas tu kamu akan rasa kadang tu laju, awak tengok awak punya boyfriend ke kan, heart rate laju lah pula kan, macam tu. Kalau nak pergi dating tu kan, jangan dating lagi, belum lagi. Okay, so which control the rate of heartbeat by involuntary control. Okay, so dia bukanlah yang kata kat sini involuntary pula kan, sebab dia hanya hantar impuls dan lepas tu dia akan serahkan kepada SAN. So dikira sebagai masih involuntary lah. Okay, sebab dia hanya hantar impuls je. Lepas tu yang degupan tu SAN tu yang akan buatlah seterusnya tu. Okay. So perubahan ini, modifikasi ini dipengaruhi oleh inilah faktor-faktor ini. PCO2, oksigen, pH, stress, body temperature. Kalau awak perasan yang benda-benda ni ada kita belajar masa gases exchange. Yang masa dalam keadaan kamu takut, kamu demam. Yang masa PCO2 tinggi, ingat tak? Lepas tu pH dia rendah, oksigen rendah. So dalam keadaan sama je dalam keadaan tu. Okay. So, kita tengok dulu. Sekejap mana. Okay. So, control of heartbeat. So, nak mengawal kita punya heartbeat ni ada kaitan dengan reseptor, control center dengan effectors. Okay.
So sebenarnya kalau kamu ingat, ini juga ada kaitan dengan masa kita belajar gaseous exchange. Yang mana reseptor tu adalah yang chemoreceptor. Perasan tak? Ingat tak? Bila saya sebut tu hopefully you macam adalah teringat. Chemoreceptor. Control center tu adalah yang medulla oblongata tu semua. Okay, so yang itu. Yang effectors ni adalah yang your diaphragm. Okay, diaphragm. Lepas tu yang external intercostal muscle yang dekat rib tu. So sama juga dalam transport ni pun ada melibatkan benda ni. Receptor, control center dengan effectors. Okay, so cuma perubahan dia receptornya lain lah. Okay, dan effectors ni pun akan lain lah. Sebab effectors dalam gases adalah untuk bernafas dekat lung tu. Kalau effectors dekat transport ni adalah heart lah. Heart. Okay, so ini basic punya lah. Okay, so kamu dah tahu effectorsnya heart. So kita tengok heart tu akan rate laju ke, akan degup laju ke perlahan. So that is the effectors. Okay, so control of the heartbeat is controlled by pH. Okay, so dinamakan sebagai chemoreceptor lah. Sama lah. So dia akan detect chemicals, perubahan chemicals dalam badan. Yang ini lah lebih kurang sama juga macam yang tu kan. Cuma nanti yang effectors tu yang berbeza. Sebab yang tu hantar kepada kita punya lung supaya kita inhale. Kita sedut udara. Lepas tu exhale. Okay, yang ini nak pump darah. Okay. So chemoreceptors ada medulla, carotid body dengan aortic bodies. Sama juga. Okay, so sama juga dengan yang dekat gaseous exchange. Okay. So location ni dekat mana? Medulla oblongata. So dia ada cardiac centernya adalah bukannya respiratory center tau. Yang kita belajar sebelum ni adalah respiratory center kan. Yang ini adalah cardiac center. Okay, has two parts. Cardiac acceleratory center dengan cardiac inhibitory center. Okay. Daripada perkataan itu. So, daripada perkataan itu, kamu nampak acceleratory. Accelerate. Pernah dengar tak perkataan accelerate? Accelerate tu maksudnya melajukan. Melajukan. Jadi, dia akan speed up. Speed up the heart rate. Okay, via sympathetic nerve system. Okay, so kalau kamu nak ingat, CAC ni kalau ada perkataan A, A tu accelerate, laju lah accelerate. So dia hantar menggunakan sympathetic nerve. Yang lagi satu ni pula CIC, inhibit. So dia akan slowkan balik kita punya heart rate. Dengan menghantar via parasympathetic nerve system. So ingat accelerate, CAC ada huruf A, accelerate, dan dia akan dihantar oleh nerve sympathetic. Sympathetic nerve. Okay. Kalau CIC pula ada I, inhibit. So dia akan slow down kita punya heart rate dan dia dihantar oleh parasympathetic nerve. So kamu just ingat satu je, saya rasa okey dah. Okay. So ini, this one, hopefully okay. So ini, kita nak tengok situasi. Okay, so situasi bila mana dalam badan kita, ini dia situasi dia. pH rendah, PCO2 tinggi. Oksigen pun rendah lah. Tapi dalam untuk transport ni kan, kalau dalam esei awak nak jawab ni, awak tak perlulah jawab pasal oksigen sebab kita tak nak tengok pembawakan ataupun kandungan oksigen tu. Kita nak pump. Pump the blood sahaja. Kalau awak masukkan pun boleh juga tapi tak ada markah lah. Kalau siapa yang tertinggal PO2 ni tak apa. Ni sahaja situasi dia. Okay. So bila keadaan PCO2 tinggi, kamu kena ingat baliklah yang hari tu kan. PCO2 tinggi mestilah H+ tinggi. Kan? So H+ tinggi dia akan detect oleh chemoreceptor. So ini adalah dia punya receptor. Dia akan send impulse to the CAC. CAC accelerate. Huruf A kan accelerate, lajukannya.
So dia akan hantar ke CAC ni supaya nak melajukan degupan jantung tu. Okay, so dia akan hantar menggunakan ataupun melalui yang ini. Sympathetic nerve. Okay, sympathetic nerve. Okay. So, bila dihantar, CAC send impulse to SAN. So, CAC ni dia akan hantar impulse kepada SAN via sympathetic nerve. Dia akan release norepinephrine. Norepinephrine. Okay, so ni adalah sejenis neurotransmitter. Ni pun nanti kamu akan tengok balik. Kamu akan dengar balik lah perkataan ini masa kamu belajar coordination. Okay, so just for you to just jot down dalam kamu punya nota. Kalau siapa-siapa dah ada nota tu, neurotransmitter. Okay, so dia akan membantu dalam penghantaran impuls. Okay, so bila neurotransmitter ni, norepinephrine ni, dia diterima oleh SAN, dia akan, heartbeat tu akan lagi laju. SAN tu akan mula rentak lagi laju. So, apa lagi nak cakap? Yang ini PCO2. Kenapa nak kena lajukan heartbeat? Sebab kita nak pumpkan CO2 ni keluar. Nak bawakan daripada kaki kita, darah daripada kaki kita tu, nak bawa laju. Nak bawa laju ke kita punya lung supaya CO2 boleh bertukar dengan oksigen dan bawa oksigen tu patah balik ke kaki. Sebab kaki kita perlukan oksigen. Nak lari, takut. Macam itulah. Faham So, increase the heartbeat so that we can transport. Can transport blood containing CO2 and exchange lah. Exchange with oxygen. Okay. So, itu pada keadaan PCO2 tinggi. Okay. So, bila PCO2 rendah, maksudnya dalam keadaan kamu dah mula relax balik. Kita takkanlah sentiasa je kamu panik kan, sentiasa je kamu takut kan. So, mestilah satu tahap tu, PCO2 dalam darah awak akan rendah. Akan rendah. Sebab kamu dah mula calm down. Dah mula calm down, PCO2 akan rendah balik. So, chemoreceptor send impulse to the CIC, inhibitory. So, CIC ni pula akan hantar impulse to SAN via vagus nerve. Vagus nerve ataupun parasympathetic nerve. Kalau tadi tu kan sympathetic. Ni sympathetic. Tapi kalau sekarang ni parasympathetic. Okay. So apa yang nerve ni akan release? Dia akan releasekan benda ni lah. Acetylcholine. Sama juga. It is a neurotransmitter juga. Okay, so neurotransmitter juga. Yang akan merendahkan heartbeat kita ataupun heart rate kita. Norepinephrine tadi tu ingat untuk melajukan. Okay, norepinephrine untuk melajukan. Acetylcholine untuk mengurangkan balik, merendahkan balik heartbeat. Okay. So, ingat yang tadi tu, just kita simpulkan saja. Kiranya bila PCO2 tinggi, yang terlibat adalah CAC. Okay, maksudnya chemoreceptor tu akan hantar impuls kepada CAC. Kalau untuk PCO2 rendah, yang terlibatnya adalah CIC. CII pula. CIC. Okay. Yang apa tu? Apa dia punya nerve tu adalah via apa? Yang untuk PCO2 ni adalah apa tadi? Sympathetic. Sympathetic. Yang untuk yang PCO2 rendah, parasympathetic. Parasympathetic. Okay. Lepas tu apa lagi? Kalau untuk PCO2 tinggi, sewaktu ini norepinephrine tinggi. Kalau PCO2 rendah, acetylcholine. Tahu, tu adalah perbezaannya lah. So PCO2 tinggi, heart rate
ataupun heartbeat akan laju. Kalau yang ini heart rate dia adalah perlahan. Okay, so hopefully nampaklah P dekat CIC, CAC dia buat apa. Okay. Receptor. So kalau tadi untuk pH, yang ni adalah untuk temperature. So temperature ni dia punya reseptornya lain lah. Tak boleh lah chemoreceptor juga. Chemo kan dia tunjuk pada chemical. Chemical contohnya CO2, H+, water ke kalau ada ke. So itu lebih kepada chemicals, elementsnya. Kalau temperature ni adalah lebih pada suhu lah. Tak adalah kaitan dengan H+ ke, CO2 ke. Okay. So reseptornya adalah hypothalamus. Okay, ataupun thermoregulatory center. Thermoregulatory center. Okay. So when body increase in temperature, heart rate pun akan increase. So contoh exercise ataupun demam, waktu demam. Sebenarnya kan walaupun dalam yang ni tak ada kaitan pun dengan yang masa CO2 tinggi kan. Sebenarnya adalah juga sebab bila kita exercise, of course badan kita akan panas. Dan pada waktu yang sama, CO2 pun akan tinggi. Sebab tu dia ada je sebenarnya kaitan dia. Okay. So contoh dia ataupun situasi dia, inilah blood temperature increase. Kalau kamu perasan, point dia sama je dengan yang apa tu? Dekat PCO2 tadi tu. Ni point dia sama. Cuma kalau dalam exam kan, kalau dalam essay, awak nak terangkan pasal ni, awak kena sebut intro tu, ayat pertama awak kena sebut pasal blood temperature high. Yang belakang ni kamu boleh hafal je untuk semua-semua tu sama kecuali yang ni lah. Yang ni. Ayat belakang sama, yang ni je. Kalau untuk temperature hypothalamus, kalau untuk yang pH, yang CO2 itu adalah chemoreceptor. Chemoreceptor. Faham So ayat belakang ni saya tengok sama je. So bolehlah tiru nanti. Bolehlah hafal yang belakang ni. Cuma kalau dalam exam, untuk temperature, kena sebut body temperature high. So receptornya yang akan berubah. Kalau receptor untuk temperature, hypothalamus. Kalau reseptor untuk apa tadi? Yang PCO2 kan, yang tu adalah chemoreceptor. Okay aduh. Boleh tak sambil-sambil tengah mengantuk? Itulah korang tak ada respon dah. Ni yang malas ni. Tu yang ngantuk tu. Okay, tak apa. Temperature. Okay, sama juga. Ini nak bila temperature rendah. Bila badan kita dah cool down. So hypothalamus akan hantar impuls kepada CIC pula. Inhibitory. So CIC tu akan hantar impuls kepada SNN via vagus nerve. Sama macam yang tadi pasal CO2 tadi tu. Ni pun sama juga, acetylcholine. So heartbeat akan menurun. Tu je. Cuma kalau kamu nak jawab soalan macam ni, selalunya mungkin bawah 10. Point untuk ni lah. Mungkin dalam 7, 8 macam tu. So untuk satu faktor, mungkin dalam markah dia 5, 7, 8 pun macam jarang kot. Point dia yang ni je, sama je. Okay. So kamu boleh hafal satu je pun tak apa. Maksudnya contoh kalau untuk body temperature, kamu kalau blood temperature, kamu hafal yang untuk bila temperature tinggi je. Sama je point dia, hypothalamus. Cuma ubah dekat CIC lah kalau yang rendah suhunya tu. Yang ni CAC. Okay. Okay, kejap. Okay, dah settle pasal blood, settle pasal heart, settle pasal pumping of the blood lah. So sekarang saya nak masuk sikit juga pasal pumping of lymphatic system ataupun lymph fluid. Yang nombor 2 ni tau, okay.
So hopefully kamu okey, tak mengantuk. Kalau mengantuk tu pergilah kat bilik air ke apa ke, minum air sekejap, tak apa. Okay. So memang lecture kan, lecture memang macam ni lah. Okay. So dalam badan kita bukan sahaja kita kena transport darah. Of course kita kena transport gases tu semualah. Tapi kita kena transport juga, kita kena mengangkutkan juga kita punya lymph fluid. Lymph fluid. Mana datang lymph fluid ni? Sebenarnya asal usul lymph fluid ni, macam cerita kisah dongeng pula kan. Dia asal usulnya tu adalah daripada darah juga. Lymph fluid ni sebenarnya adalah daripada darah juga. From your blood juga. So, dan dia perlu diangkut lah. Tak boleh lah nak kekal di dalam darah. Dia kena pergi ke tempat lain juga. Okay, kenapa dia kena pergi tempat lain? Nanti kamu akan tengok kat belakang tu nanti. Okay. So inilah second circulatory system has branched out dead end capillaries. So kalau soalan ini ada pernah tanya juga, dia tanya beza antara lymphatic system dengan blood circulatory system. Satu reasonnya ataupun satu perbezaan dia inilah. Kalau lymphatic system, dia dead end capillaries. Apa maksud dead end capillaries? Dia bentuknya macam ni. Yang buntu lah, buntu. Dia tak ada sambungan. Dia bukan one tube panjang. Tak, dia pendek. Dan dia tumpul. Okay. So itu satu perbezaan lah antara lymphatic system dengan blood system tau. Okay. So consists of lymphatic vessel, tissues dan fluid. Okay. Lymphatic vessel consists of lymphatic capillaries. Inilah. Right lymphatic duct dengan thoracic ducts. Okay. Okay. So gambarannya macam mana? So kamu tengok dalam nota awak tu ada cerita ni So thoracic duct is this part here, tengah-tengah. Okay. Lepas tu apa tadi? Lymphatic capillaries. Lymphatic capillaries tu adalah semua yang warna hijau ni lah yang. Warna hijau ni So these are the lymphatic capillaries. Yang kamu kena tahu fungsi dia adalah untuk mengangkut lymph fluid. Tahu, okay? So dia ada thoracic duct. Okay, yang tengah-tengah ni lah. Lepas tu dia ada right lymphatic ducts. Okay, so sama je yang ini thoracic duct ni. Kalau kamu tengok kat sini yang warna biru ni lymphatic ducts into right subclavian veins. Okay. So ini gambaran lah tau. Sebab kalau kita punya transport darah, dia bukan yang macam ni. Dia nampaklah salur darah dia tu. Kalau yang ini adalah kalau kamu nampak ada macam biji-biji tu kan. So ni macam akar lepas tu ada biji-biji tu. Itu adalah lymphatic system lah yang macam ni. Kalau soalan tanya, gambar ini merujuk kepada apa sistem? Blood circulatory system ke ataupun lymphatic system? So jawapan dia lymphatic system. Okay Okay, so pathway of lymph from tissue to blood circulatory system. Okay, tadi kan saya kata yang lymphatic system ni, lymph fluid ni, dia adalah asalnya daripada darah juga. Dia daripada darah, dia akan dipulangkan juga ke dalam darah juga. Okay. Maksudnya asalnya daripada darah, nanti dia akan dikembalikan balik ke darah juga. Macam kita lah, asal daripada tanah, so nanti masuk dalam tanah juga. Tiba-tiba. Okay. So, yang ini dia kata apa? High blood pressure in arterioles forces blood plasma to move out from the cardiovascular system. Nampak ni? Move out. So, dia akan dikeluarkan ataupun terkeluar daripada cardiovascular system. Kenapa? Sebab dia punya pressure tinggi. So, kalau kamu nampak kat sini ada tak ni? Ni. Tak ada pula arrow dia tunjuk dia keluar kan sebenarnya. Oh, ni lah kat sini.
So ni contoh yang warna merah ni, kawasan warna merah ni adalah your blood capillaries. Yang warna merah dengan purple ni tahu blood capillaries. Yang warna hijau ni adalah lymphatic punya vessels. Lymphatic punya capillaries tahu. Okay. So yang warna arrow ini adalah arrow of your blood lah. Okay, arrow of your blood lalu sampai sebenarnya dekat sini dah boleh berlaku dah sebenarnya. Okay, di mana ada yang akan tertumpah masuk ke dalam interstitial fluid. Interstitial cell. Kawasan ni interstitial cell. Okay. So, bila dia masuk ke dalam ni, dalam gambar ni kan dia dah besar kan, dah zoom. Dia masuk dalam ni, interstitial cell. Okay, dan bila dia masuk dalam ni, dia akan dinamakan sebagai interstitial fluid. Okay, so saya ulang. Bila dia dalam warna merah ni, dia dipanggil sebagai darah lah. Darah. Okay. Darah, ada plasma dalam tu kan. Lepas tu bila sampai dekat dalam kawasan ini, plasma tu yang akan keluar. Kalau dekat sini kita panggil dia plasma. Kalau dekat dalam yang kawasan yang kotak ni, kita panggil dia sebagai interstitial fluid. Nama dia akan berubah-ubah berdasarkan di mana dia berada. Macam itulah. Okay. So bila dia dalam yang warna yang saya warnakan ni kan, yang ni, ini dia panggil sebagai interstitial fluid. Bila benda ni masuk dalam lymphatic system, dia akan dipanggil sebagai lymph fluid pula. Berubah-ubah namanya tu. Okay. Okay, so itu secara gambaran tengok ada tak dia cerita. This fluid is called interstitial fluid, dah sebut dah tadi. So interstitial fluid enters lymphatic system dan dipanggil sebagai lymph. Ni lah. Okay. So pathway dia. Lymphatic vessel have valves to ensure lymph flows one way. So bukan sahaja dekat jantung yang ada pintu, yang ada valve yang prevent backflow kan. Nak prevent dia patah balik, bukan sahaja dekat jantung. Tapi dekat kita punya lymph punya sistem pun, lymphatic vessels ni ada juga valve ini, pintu-pintu ni untuk mengelakkan daripada lymph tu patah balik lah. So it flows into large vessel called thoracic duct and returns to blood circulatory system by entering into left subclavian vein. Jom kita tengok dalam gambar. Kat mana left subclavian vein tu? Ada tak dalam gambar ni? Left subclavian vein. Ni lah. Okay, so kiranya nanti kalau kira gambaran lah, yang lymph tadi tu, yang dia terkeluar masuk dalam interstitial cell tu, dekat kawasan-kawasan yang inilah, kat luar-luar ni. Okay, luar-luar semua ni dekat tempat ni. Dan bila dia dah keluar tu, dia akan masuk balik dalam lymphatic vessel tu, masuk ke dalam yang ini, thoracic duct. Thoracic duct. So bila dia masuk dalam ini, dia dipanggil sebagai lymph. Okay. So dan dia akan dipulangkan ke left subclavian vein. Bukan dipulangkan lah, dia dipindahkan dulu. Dia belum pulangkan lagi. Dia akan dipindahkan ke left subclavian veins. Okay. So dan sepanjang dia pindahkan ke dalam left subclavian vein tu, dia adalah vessel-vessel tu. Vessel-vessel tu ataupun bukan vessel. Valve. Valve, pintu. So sepanjang jalan dia tu, pintu tu akan mengawal supaya tiada lymph yang akan patah balik, masuk balik kat tempat tadi yang tak nak. Kita sebenarnya nak keluarkan excess plasma atau excess fluid tu. Okay. So lymph from the right side enters into lymphatic duct into right subclavian vein. So dalam gambar ni dia tulis kalau yang ini adalah right subclavian vein tu. Okay, yang ini adalah the left tadi tu lah. Okay. So during the process, lymph is sieved and pathogen is removed by phagocytosis in lymph node before returning to heart. So kiranya masa dia masuk dalam lymphatic system yang warna hijau tadi tu, ni. Bolehlah gambar ni lah. So ni kan gambar ni, dia masuk balik dalam warna hijau ni, kan nampak arrow dia masuk balik tu. So bila dia masuk balik tu, dalam certain kawasan sini adalah berlakunya penapisan. Penapisan ini patogen, phagocytosis,
dia akan ditapis lah, sieved. Lepas tu, during the process, lymph is sieved and pathogen is removed by phagocytosis in lymph node before returning to heart. So kiranya dia nak membersihkan, sebab itulah kalau awak demam ke apa kan, perasan tak doktor akan check kamu punya kawasan sini, dekat tekak ni ataupun dekat ketiak. Kalau awak perasan, kawasan situlah yang banyak, kalau demam dia bengkak. Dia bengkak. Sebab apa? Sebab lymphatic system kita banyak dekat kawasan situ, kawasan lipatan. Dekat ketiak, dekat bahagian belakang kaki tu, dekat belakang lutut tu kan. Kat situ ada juga. Tapi selalu kita akan tengok sama ada dekat dekat leher ni lah. Kan? Okay. So, sebab dia ada berlakunya yang ini. Ni dia akan sieved. Sieved and lymphatic is sieved and pathogen is removed. Nampak tak? Sebab dalam darah kita ada virus. Contohlah virus ke bakteria ke. So dekat sinilah dia akan tapis. Dia akan buang. So dia akan buang ataupun dimakan lah dalam proses phagocytosis tu. So before returning to heart. Okay. So apa fungsi lymphatic system ni? Return excess interstitial fluid to the blood. Okay, so kiranya dah dimasuk dalam, dia dah dikeluarkan, dia nak masukkan balik. Okay, sebab apa nak masukkan balik? Sebab contoh je dekat kawasan sini tadi, kan saya kata tadi dia tertumpah keluar kan. So ni kamu bayangkanlah, dia tertumpah keluar, dia akan masuk balik dalam warna hijau ni kan. Nanti daripada warna hijau ni, dia hujung ni akan masuk balik ke dalam blood. So dia akan masuk balik dalam blood, pulangkan balik ke dalam heart, kawasan lungs, tukar balik gastric exchange lah. Tu je. Okay. So dia kata kat sini apa lagi? Defend the body against disease. Nampak tak? Bila ada penyakit je datang, kita punya lymph punya kawasan akan bengkak. Kadang tu bila awak demam, awak kena buka mulut. Lepas tu doktor akan tengok awak punya tekak tu bengkak. Sebab awak punya lymphatic system banyak di situ. So now you know lah kan. Adalah information sikit. Kenapa bengkak? Kenapa dia awak rasa tu kadang tu bengkak lah. Kadang tu kat ketiak tu awak rasa macam bengkak. Bukannya sebab kanser. Nauzubillah lah kan. Tapi selalunya time demam tu. Okay, demam tu dia akan bengkak sikit lah. Okay. Sebab dia ada berlakunya ini. So ni adalah contoh edema di mana interstitial fluid tu tak dapat nak dipulangkan ke dalam darah. Tak dapat nak dipulangkan ke dalam darah balik. So dia berkumpul dekat kawasan situ. Okay, so kawasan situ akan bengkak lah. Okay. So apa lagi? The third function is to absorb lipid from intestine and transport it to blood. Nampak tak? Semua ni kalau awak perasan, fungsi pertama, mana fungsi pertama? Return to blood. To blood juga. Yang fungsi ketiga, transport to blood juga. Semuanya akan dipulangkan ke dalam darah balik. Dikeluarkan sekejap, dia masukkan dalam lymphatic system, dia bersihkan dan dipulangkan ke dalam darah balik. Okay. So, ya inilah nak cerita pasal absorb lipid ni. Okay. So, macam mana kita punya tu boleh return lipid kan? Okay. So, many finger-like projections called villi in the lining of intestine. Okay. Each villus is supplied by blood capillary network and lacteal. Okay. So, dalam kita punya perut tu, villi tu, dalam satu villi tu dia ada blood capillaries yang ini. Okay, dan dia ada lacteal. Blood capillaries, tak ada pula labelnya tu. Sebenarnya yang warna kuning tu adalah the lacteal tu lah. Ataupun lymph punya saluran. Okay. So sebenarnya bila awak makan, siapa makan ni? Sup perut ke apa kan, yang perut lembu kan. So villi tu sebenarnya
dia ada, kalau kan perut tu kan dia ada macam yang kapet-kapet tu kan. So satu villi tu dia ada macam ni lah sebenarnya, dalam dia macam ni. So sangat mikro kan, betul tak? Okay. So dia kata apa lagi? So ini kata cerita satu lacteal tu is surrounded by many blood capillaries. So in the lumen of the small intestine, so bile salts break up large fat globules into triglyceride, increasing exposed on surface of for hydrolysis. So bila dalam darah kita makan benda yang berminyak, contohlah so benda yang berminyak tu, benda minyak tu akan masuk dalam darah dan akan dipecahkan. Dipecahkan jadi fatty acid dan juga monoglycerides. Kalau kamu ingat, fatty acid di dekat chapter 1 kot sem lepas ada 3 fatty acid, tiga fatty acid, satu glycerol. So yang ni satu fatty acid, satu monoglycerides lah. During enzymatic hydrolysis. So after diffusing into epithelial cells, monoglycerides and fatty acids are reformed into triglycerides. Nampak dia reform balik. Tadi dia pecahkan. Sebab makanan yang kita makan tu dia kena, apa-apa yang kita makan, kita perlu hancurkan sampai dia berada dalam structure yang paling minimum, yang paling basic. Contoh dalam kes ini, mana tadi? Ni. Yang paling basic adalah triglyceride dengan monoglyceride lah. Dia punya monomer. Kalau kita nak masukkan triglyceride ni seketul yang besar tu, masuk dalam kita punya villi, memang tak boleh lah. Tak boleh nak diserap lah. So sebab tu dia kena pecahkan. So some glycerol and fatty acids pass directly into capillaries. So dia akan masuk dalam capillary. The triglycerides are incorporated into particles called chylomicrons. Jadinya, ni saya ulang. Kisah je saya tunjuk dalam gambar ni lah. Ni. So kiranya bila ada triglyceride dalam darah, dia akan dipecahkan kepada fatty acid dan monoglycerides. Dua ni lah yang boleh masuk dalam kita punya villi. Kenapa? Sebab dia dalam keadaan monomer, basic punya. Basic elements. So jadi bila dia dah masuk dalam kita punya villi tu, dia akan combine balik menjadi triglycerides. So bila triglyceride ni gabung dengan fosfolipid, kolesterol dengan protein, dia akan membentuk nama dia chylomicrons. Chylomicrons ke chylomicrons tak kisah sebutan macam mana, asalkan ejaannya betul. Tahu, okay? So chylomicrons leave epithelial cells and enter lacteals, where they are carried away by lymph and later pass into large veins that lead directly to the heart. So kiranya benda ni bila dah terbentuk chylomicrons ini, dia akan dimasukkan ke dalam kita punya lacteals. Macam mana nak masukkan tu? Ingat tak struktur ini macam ni, dia rapat, dia mengelilingi. Proses tadi tu kan dia berlaku dalam salur darah. Jadi bila lacteal terbentuk, bila tadi terbentuk chylomicrons terbentuk, dia akan masuklah ke dalam lacteal. Masuk dalam lacteal dan dibawalah seterusnya kepada lymphatic system tu. So kiranya kita tengok beza. So beza untuk cardiovascular system. So main circulatory system, yang ini second. Ni semua orang tahu rasanya. Yang ini consists of heart, blood vessels, artery, veins, capillaries. Tapi untuk yang lymphatic system ni, apa dia punya organnya? Semua. Tissues, organs. Bukannya satu je lah. Lepas tu, dia punya vessel tu pun dead end. Ataupun dalam nota tadi, saya tak ingat dia tulis dead end ke, dia tulis blunt end. Yang tumpul. Kalau untuk cardiovascular system, dia continuous. Maksudnya dia punya vessel tu panjang je. Tak ada pun penghujungnya.
hujung ke hujung. Kalau untuk second, dia adalah blunt end-nya. Okay. So yang ini carry blood, yang ini carry lymph. Ni semua tahu rasanya. So flow of blood is relatively faster, while flow of lymph is relatively slower. Agak-agak awak, kenapa dia slower? Sebab dekat dalam lymphatic system tu, dia ada certain banyak proses sebenarnya nak berlaku kat situ. Kalau yang darah ni, dibawa je lah. Bawa, lalu. Tapi dekat dalam lymphatic system, dia ada certain bahagian yang dia perlu contoh macam tadi tu lah, dia bersihkan. Remove pathogens. So ada macam peringkat-peringkat dia tu. Dia bukan smooth. Sebab tu dia slower. Yang ini. Slower. So yang ini only vein has valves. Yang ini all lymphatic vessels has valves. Okay. Oh, tiba-tiba saya teringat. Apa tu? Minggu ni sepatutnya dah mula practical test. Tapi saya nak buat practical test insyaAllah minggu depan. So minggu ni dalam lab nanti kita akan practice lagi. Practice lagi. So just to make sure you have. Malah ingat tahu PB ni sangat penting. Tahu, okay? Dan jangan lupa juga untuk UPS2 trial tu. Jawab. So nanti minggu ni kita buat practice je. So minggu depan kita buat dia punya practical test. Tahu, okay? So sementara saya ingat saya jawab je lah. Saya beritahu je lah, okay? So sabar sama-sama ni tak ada apa-apa. Okay. So setakat ini pasal heart, tadi hari tu kita belajar. Lymphatic system, you have to remember apa yang berlaku sebenarnya. Daripada salur darah, dia tertumpah keluar. Masuk ke dalam interstitial cell. Inilah je sambil tu saya tengok ni. Awak duk tengok je kan, tak masuk pula kepala. Yang gambar yang ni lah tadi tu. Ni. So dia akan masuk balik ke dalam interstitial cell. So dia bila dia masuk dalam interstitial cell, dia dipanggil sebagai interstitial fluid. Point ni sangat penting kalau dalam esei soalan ni keluar, kena cari, pemeriksa akan cari benda ni. Interstitial fluid, awak ubah tak nama dia? Kalau ada, betul lah satu markah lagi. So interstitial fluid ni akan masuk balik ke dalam yang ini. Yang ini lymphatic vessel. Okay. Mungkin ada di antara awak yang tertanya, kenapa dia nak keluar masuk pula ni? Kenapa dia tak boleh masuk je terus? Okay. Satu reason kenapa interstitial fluid ni kena keluar, kena tertumpah ni ke dalam interstitial cell ni sebab nak membasahi sel ni. Supaya kenapa nak kena basahkan sel kat sini? Untuk mudah berlakunya gases exchange. Kita cuba, bila kita belajar tu kan, kita cuba kaitkan dengan soal topik-topik yang sebelum ni. Okay, kalau tak ada, saya tolonglah juga. Okay? Cuma saya nak harap awak bolehlah bila saya sebut tu, awak boleh bayangkan yang sebelum ni punya topik. Okay, so saya ulang. So darah ataupun bukan darah lah, plasma. Plasma tu dia akan terkeluar dan membasahi the interstitial cell to allow gases exchange to occur. Itulah reason dia. Okay. Dan ingat yang terkeluar ni bukanlah darah. Dia adalah plasma. Nanti berdarah pula awak punya ni interstitial cell ni tahu, okay? Darah tak boleh nak keluar. Darah duduk dalam salur darah aja. Okay. So satu lagi reason kenapa dia boleh terkeluar, sebab jambatan ni, jambatan pula tiba-tiba. Ni salur darah kat sini, saluran sini adalah lebih besar daripada saluran yang dalam ni. Arteries ni. Okay. So bila ada perubahan ni, sebab dalam ni tak ada pula dia cerita kenapa boleh terkeluar. Patutnya ada tapi tak ada pula. Tak apalah, saya cerita je lah. So perbezaan diameter of vessel. Diameter of blood capillaries lah, vessels tu lah. Tahu, okay. So bila ada perbezaan ini, yang sini luas, yang sini halus, sempit dah.
Jadi bila sempit, kamu bayangkanlah contoh jambatan lah. Jambatan ni ramai-ramai lalu kat jambatan luas ni. Okay, tak ada masalah lah, tak ada orang yang terkeluar. Bila orang-orang ni, ramai-ramai ni masuk ke jambatan yang makin bercabang-cabang ni. Dan masuk Besok fis ketiga kan. Iman, betul. Tak siap pun. Apa je lah Iman, tutup mic. Dengar ke tidak ya? Saya mute je lah. Tak boleh lah. Okay. Aduh, sabar je. Tengah buat apa tu? Okay, so bila dia masuk dalam perbezaan punya diameter, ada di antaranya akan jatuh. Masuk sini. Daripada ramai-ramai tu nak masuk dekat kawasan yang jambatan dia yang nipis ni, ada di antaranya akan terjatuh dalam interstitial cell. Okay. Sebab tu dia boleh terkeluar. Tu je. Alright. Okay. So saya rasa, lepas tu kamu ingat je lah dia punya laluan dia tu. Yang ini, ni laluan ni lah. So dia akan pergi kepada, daripada lacteal tadi tu, dia akan pergi kepada right subclavian vein. Okay. Daripada lacteal tadi tu, dia akan pergi pada thoracic duct. Thoracic duct ni akan dibawa kepada right subclavian veins. So nanti dia akan dipulangkan ke dalam jantung. Macam itulah. Okay. So dah settle yang ini. So ingat fungsi lymphatic system ni ada 3 tu. Okay, jangan lupa ya. Okay, lagi satu. Saya nak ada masa sikit je lagi ni. Nak sentuh sikit lah pasal yang nombor ni tau. Yang 8.3 ni, transport implants. Bukannya detail tapi just overview sahaja tau. So untuk transport implants ni, dia ada transport of water. Okay, water dan juga ada transport of minerals. So nanti in the next class, insyaAllah sempat, kita akan pergi kepada transport untuk dalam plants lah. Apa kaitan dia dalam xylem, dalam phloem tu macam mana transport dia. Okay, dan apa yang membantu dia. Yang membantunya adalah yang inilah. Transpiration, cohesion, tension. Ni. Okay, transpiration, cohesion, tension. Okay, dan juga satu hipotesis yang kamu kena belajar memang popular juga iaitu pressure flow hypothesis. Yang pressure flow hypothesis ni nak pindahkan makanan. Food dalam plant. Kalau yang atas ni water, air dia. Okay, yang bawah ni kita nak transport, translocatekan makanan dalam plant tu macam mana. Okay, so inilah kita akan belajar. Okay, so saya tak akan masuk detail lah sebab nanti kalau saya masuk, nanti dia pertengahan jalan. So don't worry, so next kita akan masuk yang ini. If you don't have any more questions, okay, itu sahaja untuk hari ini.